إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبعلومه في الدين آمين. Dan bahawa diimani dengan hitungan amalan. Mana wajib soalan tadi ayyumin, bahawa mereka beriman bil hisab, dengan ada penghisaban di akhirat besok sebagai keadilan dari Allah Ta'ala. Keputusan dari Allah Ta'ala mutlak, tak ada siapa boleh petikai. Tuhan kata seorang ni syurga, seorang ni neraka, tak ada siapa boleh petikai. Tapi Allah Ta'ala sengaja timbang, kira, dihisap dan sebagainya menuntukkan keadilannya, sehingga tak ada ruang manusia nak mempertikai, tak ada ruang manusia untuk maknanya nak komen di akhirat esok. Itu di antara keadilan yang maha dahsyat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita, hendaklah kita hisap, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap di mahkamah qadi Rabbul Jalil di akhirat. Allah. Dan berlebih kurang manusia di dalam penghisaban, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang terus bighairi hisab pun ada, masuk dia dukhulunal jannah bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk golongan tu, antara yang mati syahid pada jalan Tuhan dan seumpamanya lah. Dan lebih kurang mereka dalam penghisaban, ada yang makna ringan, ada yang berat dan seumpamanya. Dalam penghisaban yang terbagi kepada orang yang diminta keterangan pada hisab, yang diperlunak pada hisab, mana lemah lembut dengan cara ringan, Dan orang yang masuk syurga tanpa hisab pun ada juga. Itu orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang mendekati Allah Ta'ala dengan beramal banyak lepas ni, yang mendekati Tuhan, golongan muqarrabin atau muqarrabun, ini di antara yang masuk syurga, ada keistimewaan mereka itu. Sebabkan mereka telah bersungguh-sungguh dengan sedaya upaya mereka menghabiskan tenaga masa mereka untuk membina ketaatan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala menanyakan siapa yang dikehendakinya. Dia akan soal dan akan tanya siapa yang dikehendaki daripada para nabi tentang penyampaian risalah dia, dan siapa yang dikehendakinya daripada orang-orang kafir tentang pendustaan mereka kepada rasulnya. Maknanya pertanyaan kepada rasul itu ditakrim, memuliakan mereka, bahawa mereka akan jawab dia telah menyampaikan siap semua. Bagi orang kafir pula patut dia terkejut neraka kan, tapi dia soal tu menekan mereka. Kenapa? Memang dia buat benda tak betul. Kau buat benda kenapa? Lagi kena tekan. Itu maknanya cara Allah Subhanahu Wa Taala bermuasyarah di sana. Kemudian Allah Ta'ala tanya pada orang kafir tadi pendustaan mereka. Kenapa kau dustakan? Tak datang ke rasul, tak ada nabi kau. Lagi teruk kena tekan. Kemudian Allah Ta'ala menyanyikan orang-orang yang berbuat bid'ah dan sunat, menjalankan bid'ah dan sunnah, yang menyatakan orang muslim dan tentang amalannya. Itu semua maknanya apa? Benda-benda yang akan berlaku hebat di sana besok. Allah. Dan bahawa diimani pula, mana diyakini, beriman bahawa orang yang bertauhid, orang yang ada beriktikad dan berakidah dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala,
ketunggalan ketuhanan bagi Allah Ta'ala. Di mana orang yang bertauhid yang mana tauhid tadi betul, bersih, yang mana mereka ini ditanya, ya, bahawa orang yang bertauhid itu dikeluarkan daripada neraka sesudah habis penyiksaan. Ini tauhid mana ni? Tauhid am, ya. Orang bila dua tauhid am, dia tauhid dengan dalil dan burhan, peringkat usuluddin. Orang macam ni tauhid dia sah, tetapi dia masih banyak kelalaian, atau maksudnya, ya, dia tahu Tuhan melihat, tapi dia buat tak perasan Tuhan melihat, kepuasanan dia kurang. Dia tahu Tuhan mendengar dan memerhatikan segala tindak tanduk di zahir dan batin, terperinci, tidak ada lepas pada sesaat. Dia yakin, tapi dia tak perasan. Dia beza perasan dengan yakin. Yakin dia tahu, dan dia yakin ada nas siap, maka dia beriman. Perasan, perasan ni kalau lalai tak perasan, dilalaikan dengan nafsu dan sebagainya, akhirnya dia lalai. Dia tahu Tuhan melihat, tapi dia tak perasan. Ini mana golongan ahli tauhid yang am. Kalau ahli tauhid khas, keperasanan dia itu terang sentiasa. Sudah tentulah dia takkan mengerjakan maksiat, atau kalau terkena maksiat dia cepat pantas bersihkan balik. Itu beza dia. Macam ni orang ni banyak masuk syurga besok tanpa hisap, ya. Beramalan dia cantik, dapat kasih sayang Tuhan, banyak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekadar dia beriman saja, membina akidah yakin, tapi kontak hubungan dengan Tuhan lalai banyak. Dia kurang mengingati Tuhan, dia banyak mengingati makhluk Tuhan, ya, dia banyak menatapkan hati dia kasih pada hamba Tuhan, bukan pada Tuhan sendiri. Ini kesilapan mereka, tapi akidah ni masih ada. Golongan ni akan terkeluar daripada neraka setelah dimasukkan ke dalam neraka, wala'ayazabillah. Golongan ni akan terjun ke dalam neraka dulu, dipanggil ahli tauhid am. Dan neraka sudah habis penyiksaan, sehingga tidak tinggal dalam neraka jahanam seorang pun yang bertauhid. Dengan kerana kurnia Allah Ta'ala, maka tiada ada orang yang bertauhid kekal dalam neraka. Di mana neraka tidak menerima penghuni secara kekal apabila seseorang itu ada tauhid dia, walaupun sikit. Itu dia. Ada pun syurga pula tak terima langsung orang yang tauhidnya tidak ada, rosak, ya, orang musyrik, maka syurga tak terima langsung. Di neraka ni dia terima dua pesen. Ada dia terima orang yang akan keluar balik, dan dia terima orang yang tak keluar. Yang keluar balik ni golongan orang beriman tadi, yang tak keluar balik golongan kafir. Adapun neraka tak, dia tak terima sama sekali melainkan orang beriman sahaja, ya. Orang neraka, orang ahli, orang kafir menyamar pun tidak syurga ni, ya. Tak usah kata masuk, menyamar pun tidak. Itu dia antara apa, beza dua tempat tadi. Kalau neraka ada dua jenis, yang masuk secara kekal dan sebaliknya. Adapun syurga tak ada, dia menerima hanya orang beriman saja. Ini orang yang akan kekal. Tak ada orang masuk syurga keluar balik, tak ada, ya. Yang masuk neraka tu ada keluar. Siapa yang keluar ni ahli tauhid am. Ahli tauhid, dia ada tauhid, ada akidah, tapi lalai. Itu yang banyak masuk. Sebab apa dia tak kekal? Sebab dia ada tauhid. Sebab apa dia masuk? Sebab dia lalai. Itu dia. Jadi orang yang beriman, dia tidak lalai, ahlillah semua. Itu semua masuk peringkat-peringkat hebat tentang ni. Jadi mana tidak ada orang yang bertauhid kekal dalam neraka, tak ada. Dan bahawasanya diimani pula, diyakini akan memperolehi syafaah, iaitu syafaah Rasulullah SAW, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, ya, Nabi-Nabi, para ulama, syuhada pun dapat beri ni. Kemudian para syuhada, orang mati syahid, dia akan syafaatkan keluarga dia semua, Masya Allah. Kemudian syafaat, kerana banyak yang syahid di Palestin dan macam-macam. Secara dua pandangan. Satu pandangan kita memberi simpati dan kita mengutuk sekutuk-kutuknya, laknatullah Israel, laknatullah, ya, Yahudi, laknatullah. Satu. Jadi pandangan kedua, mereka yang telah pergi, yang kita tengok tu teruk kena, dia dah di dalam syurga. Dia lebih sedap daripada kita. Kita duduk risau ke dia, oh teruk sial, dia dah di dalam syurga dah kan. Dah masuk syurga biar hisap dengan nikmat, bahkan dia kalau boleh nak turun dunia nak syahid lagi. Itu dua keadaan. Kita kesian ke dia.
Ya, rupanya dia dah berlazat di sana. Tuan dah jemput dia dengan hadiah syahid pada jalan Allah Ta'ala. Jadi dua pandangan kena ada itu. Segi syariat kita simpati dan kita mengutuk tindakan zalim laknatullah, ya, golongan Yahudi. Tapi segi hakikat dia, yang dah pergi tu tuan-tuan, masya-Allah, mereka dah dapat nikmat besar di sana tu. Dan orang mukmin lainnya, dan tidak ada baginya yang memberi syafaat, maka dia dikeluarkan dari neraka dengan kurniaan Allah, maka tidak ada seorang mukmin pun yang kekal dalam neraka. Siapa saja yang dalam hatinya sebiji sawi keimanan sikit dan akan dikeluarkan daripada neraka. Itu yang orang tak ada ibadat langsung, akhirnya telah pasung dagu dia atas bekal kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhirnya ke syurga. Tapi nak akhir ke syurga tu lah. Ya, azab maha dahsyat di sana tu. Syurga ni, kalau neraka ni kalau pandang pun dah azab ni. Apalagi kalau dia benam dalam. Dan bahawa diimani kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum, ialah jadi golongan Syiah yang sesat barat. Habis sahabat yang dikafir mana dia. Oh, dahsyat, ya. Dan mana urutan mereka tadi, bahawasanya manusia yang terutama mengikut urutan dia ialah selepas Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak dalil-dalil. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kiranya mereka itu sekalian dapat redha Allah Taala. Dan sungguh hendaklah berbaik sangka pula dengan sekalian sahabat. Ya, jangan dikutuk pada sahabat macam-macam ni golongan Syiah. Dan memberi pujian pada mereka sebagaimana Allah Ta'ala dan Rasulnya memberi pujian kepada mereka itu sekalian. Kalau Allah dan Rasul beri pujian dia, kita siapa sangat, kan? Semuanya itu termasuk di antara apa yang dibawakan hadis dan disaksikan oleh kata-kata peninggalan daripada sahabat dan orang-orang terdahulu. Ini dipanggil asar. Kemudian barang siapa mempercayai yang demikian itu, ada akidah dia beriman dengan sebenar, dengan penuh keyakinan, maka adalah dia di antara ahli kebenaran, orang yang benar segi akidah dan etikad dia, dan merupakan orang yang dikatakan sebagai pendukung, ya, sunnah, orang yang mendukung akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpisah dari rombongan kesesatan dan golongan bid'ah, ya, itu. Kemudian kepada Allah SWT kita meminta kesempurnaan keyakinan dan kebagusan ketetapan di dalam agama, istiqamah di atas agama Allah, untuk, ya, kita sendiri dan untuk kaum muslimin seluruhnya dengan rahmat Allah Ta'ala. Dia amat mengasihani dari segala yang mengasihani, ya. Kiranya Allah Ta'ala mencurahkan rahmat kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada segala hamba-Nya yang pilihan, ya. Nabi tak ada petikai dah, memang dia orang termulia. Kalau tidak, kerana dia tak dijadikan segala makhluk, ya, kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Kemudian tentang cara beransur-ansur memberi petunjuk dan susunan peringkat keyakinan pula. Ketahuilah kiranya bahawasanya apa yang telah kami sebutkan itu mengenai penjelasan akidah, maka sewajarnya didahulukan kepada anak-anak pada awal pertumbuhannya, ya. Anak-anak kecil jadi amanah tu di awal pertumbuhan dia, yang ni kita kena suntik dulu, ya, mana berunsur akidah. Diberikan basic pengenalan Allah dan Rasul, basic ibadat dan sebagainya, supaya dihafalnya dengan baik, kemudian sentiasalah terbuka pengertiannya nanti sedikit demi sedikit sewaktu ia telah besar. Sebab dua benda berbeza. Kanak-kanak, ya, ini kuat hafalan, orang tua-tua kuat fahaman. Hafalan tak kuat, kita tanya banyak lupa. Ini dah lupa, yang ni tak ingat, yang ni tak berapa, samar-samar macam-macam. Budak-budak tak cepat dia mengapa dia tangkap, tapi kepahaman dia kurang.
Kita cakap-cakap dia tak faham boleh. Jadi suruh dia hafal dulu. Dia apa dah lekat kepala, besok dia besar, otak dia cerdik, kita syarah benda tu dah ada. Senang dah melekat. Ya. Kemudian jadi permulaan dengan menghafal. Ya, konten budak-budak semua banyak dia menghafal, sebab otak dia pun segar lagi. Kemudian memahami, kemudian beriktikad, meyakini, membenarkan, dan demikian termasuk hal yang berjaya pada kanak-kanak dengan tidak memerlukan dalil lagi. Ya, sikit demi sikit tadrij. Maka di antara kurnia Allah Ta'ala ke dalam hati manusia ialah ni kurnia ni terbuka, dibukakan pada awal kejadiannya. Kemudian iman tanpa memerlukan kepada alasan dan dalil. Bagaimanakah yang demikian itu dapat dibantahkan? Seluruh iktikad orang awam permulaannya adalah ajaran dan taklid semata-mata. Peringkat awam kan, diikut. Kemudian boleh bina dalil satu persatu. Kemudian memang iktikad yang hasil dengan semata-mata taklid tidak luput pada mulanya daripada kelemahan, dengan pengertian mungkin bila hal datang lawannya. Dari itu harus dikuatkan dengan ditetap teguhkan dalam jiwa anak-anak dan orang awam sehingga meresap dan tidak goyang lagi. Ya, disuruh mereka ni apa? Mengaji dalil, kemudian banyakkan zikrullah supaya tetap mantap. Kemudian jangan menguatkannya dan memantapkannya, menetapkannya, jalan dia. Ya, tidaklah dengan mengajar cara berdebat. Ada orang yang berdebat, dia kata lebih ingat. Dan berilmu kalam, berbahas-bahas banyak. Tetapi adalah dengan memperbanyakkan baca Quran. Itu dia, jalan sufi. Banyakkan bacaan Quran serta tafsirnya, membaca hadis, pengertian makna beramal, dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala macam ibadah, zikir dan sebagainya. Dengan demikian maka iktikad itu sentiasa bertambah, meresap dengan dalil-dalil Al-Quran dan hujah ni tadi, yang mengetuk akan telinganya, dan dengan kesaksian hadis dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, dan dengan sinaran nur gemilang dari segala lidah dan tugasnya, dan dengan menjalar kepadanya dari menyaksikan orang-orang saleh dan duduk-duduk dengan mereka tanpa tanda pandangan dan sikap mereka pandang, pada merendahkan dirinya, takutnya, ketetapannya hatinya kepada Ta'ala. Itu pentingnya dia bersohbah dengan para masyayikh, dengan segala guru-guru dan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, supaya dia lebih membantu untuk seorang itu lebih kemas pegangan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.